Roti menjadi salah satu makanan ruji atau pilihan makanan pertama bagi sesetengah masyarakat di Malaysia. Tahukah anda terdapat pelbagai khasiat yang boleh didapati dalam makanan ini? Antaranya menjadi sumber protein, vitamin dan mineral dalam badan. Selain itu, kandungan karbohidrat yang tinggi memberikan tenaga dan menyumbang kepada kandungan gula dalam darah. Terdapat pelbagai jenis roti di pasaran yang menjadi pilihan, antaranya roti gandum penuh, sourdough, roti putih, multigrain dan banyak lagi. Hai, bila kita lihat visual macam ni kan, Nim, saya ingat lagi masa saya kecil-kecil. Kalau mak suruh beli roti, okey, senang saja pergi naik basikal beli roti. Ni dalam plastik dia. Sekarang ni macam-macam yang ada pilihan. Macam-macam jenis roti pilihan. Sebenarnya kita dah discover banyak. Saya ingatkan bila awak tengok visual tu, awak lapar. Sebab saya kalau tengok roti, saya terus macam daripada kenyang pun dia boleh jadi macam cubit rasa. Karbohidrat pilihan untuk Anim. Okey, jom kita kenali dan juga fahami tentang khasiat roti. Mungkin menjadi pilihan untuk anda juga. Sama ada mereka yang nak diet. Walaupun diet mungkin akan menjadi setiap tahun kita ada azam tu. Dan juga khasiat mereka yang memang menjadikan makanan roti ini sebagai makanan ruji mereka. Kita bersama dengan Tuan Muhammad Ashraf Ismail selaku Pegawai Sains Pemakanan Jabatan Kesihatan dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Ashraf. Takutnya ada orang KKM. Awak kena buat roti betul ni. Tak ada salah. Kalau kita buat salah, tak ada masalah kan. Kita juga bersama dengan Sarah Iman Khairul Azhar, pengusaha roti kita. Okey, itu dia. Kita nak mulakan dengan Tuan Ashraf dulu sebab macam saya katakan, apa tu pilihan roti sekarang banyak kan. Dari dulu roti putih saja, tapi sekarang ni ada multigrain dan sebagainya. Jadi apa perbezaan-perbezaan dia, terutamanya impak kepada kesihatan? Silakan. Ya, betul. Sebab sekarang ni memang ada banyak jenis roti kan. Kalau dulu kita hanya pilih satu jenis saja, tapi sekarang sebenarnya secara officialnya sebenarnya ada lebih kurang 20 ke 30 jenis roti yang ada. Itu yang kita tahulah. Dan tak tahu ada banyak lagi sebenarnya. So jadi apa bezanya? Ada yang roti putih, ada yang roti wholemeal, ada multigrain kan. Jadi roti putih ni sebenarnya roti dalam satu biji gandum tu dia ada 3 layer lah. Dia ada bran dia, dia ada endosperm kat dalam dia dan juga dia ada biji dia. So untuk roti putih ni dia menggunakan yang biji dalam sahaja. Yang endosperm lapisan luar tu dibuang. So sebab tu roti tu warna putih. Kenapa orang buat roti warna putih ni? Disebabkan teksturnya lebih ringan, lebih lembut dan lebih sedap lah dan cantik lah. Tetapi khasiatnya kuranglah sebabnya kita dah buang selaput yang sebenarnya banyak khasiat tu. Endosperm tu khasiat dia apa? Dia ada banyak fiber, of course dia ada banyak fiber, dia ada banyak serat, ada banyak mineral dan vitamin. So roti yang wholemeal ni ataupun roti whole grain ni dia menggunakan keseluruhan daripada biji gandum tu untuk dijadikan roti. Sebab itulah roti itu berwarna perang. Sebab maknanya kalau semakin perang warna roti itu semakin sihat? Bergantung juga kepada apa yang diletakkan di dalam roti itulah. Tak semestinya ikut warna saja. Tapi kebiasaannya roti yang berkhasiat ni dia akan berwarna keperang-perangan lah. Dan dia ada banyak whole grain di dalam roti tersebut. Saya nak pick up juga. Banyak orang yang kata, saya nak diet lah, saya tak nak makan nasi, saya nak makan roti. Adakah ini suatu kebenaran ataupun tidak? Betul, ramai yang salah anggap sebab dia punya mindset tu kata roti ni adalah satu makanan yang ringan. Tapi sebenarnya satu keping roti adalah bersamaan dengan satu sendok nasi. Satu keping? Ya, satu keping. Satu keping yang biasa tu. Yang empat segi tu. Contohnya? Contohnya macam tu. Yang empat segi lebih kurang macam tu lah. Roti putih ataupun bijirin penuh? Roti putih dan bijirin penuh lebih kurang sama saja jenis karbohidrat dia. Ya, betul. Ada dah terperanjat. So maksudnya kalau makan 2 keping roti, dah makan lebih kurang 2 sendok nasi. Ya. Begitu. Dah terperanjat dah. Okey, tapi sambil tu kita nak minta juga untuk teruskan pembuatan ke apa-apa ke kan. Kita nak tahu juga antara bahan. Okey, Puan Sarah bersama dengan kita. Puan Sarah merupakan pengusaha roti yang menjalankan perniagaan secara atas talian sahaja ataupun home based business, yang mana hari ini akan tunjukkan cara membuat roti. Ni semua Puan Sarah buat sendiri ya. Tapi dia nak tunjukkan roti yang paling manja, betul tak? Ya, betul. Sourdough ni kenapa dia manja? Kenapa dia manja? Sebab kita bela dia punya, kita panggil yeast liar. Oh, dia bela? Dia bela. Kita kena bagi dia makan. Okey. Mesti yeast ni dah tunjukkan jap. Okey. So saya akan start buat lah. Jadi berapa hari kena bagi makan tu? Dia sebenarnya boleh simpan dalam peti ais. Tapi
seminggu sekali at least kita kena bagi dia makan. Tapi bila buka je dia memang dah bau dia. Ada bau. Tak payah dekat-dekat, dah jauh dah. Bau fermentasi. Okey. Jadi kalau kita nak mulakan, silakan. Alright. Okey, roti sourdough ni kita ada 3 bahan asas saja. 3 bahan asas ni menjadikan dia roti. Okey, air, yeast liar ni dan garam dan tepung. Oh, dia buat. Tapi yeast liar ni pun hanya tepung dan air sahaja. Lepas tu garam pun garam Himalaya buat tu. Yes, kita guna garam Himalaya lah. Okey, so kita akan masukkan mula air dulu. Alright. Okey. Masuk untuk kita menguli Alright. Beli roti. Lepas tu kita akan masukkan yeast liar ni. Semakin Macam banyak. mana sukatan dia? Itulah dia. Sukatan dia. Okey, actually yang ni dia adalah resepi-resepi dia. Okey, macam air ni dalam 273 gram. Yang ni dalam 70 gram. Lepas tu garam 7 gram sahaja. Okey, sukatan sangat penting bila nak buat roti Tapi dia tak ada gula roti ni. Okey. Bila kita kacau tu kita buat macam ni sikit. Jadi kita nampak. Alright, nampak Okey. So, lepas tu kita akan masukkan tepung. Tepung ni pula, kita boleh pelbagaikan guna beberapa tepung. Ni tepung macam apa yang ni, tepung roti putih. Tetapi kita campur dengan tepung biji rang penuh tu. Whole wheat tu. Okey. So, Encik Ashraf pun cakap bagus. Dan tepung putih ni pun high protein. Tinggi protein. Bila kita tengok ada bahan-bahan yang dicampurkan, apa agaknya reaksi Tuan Ashraf melihat kepada pembuatan roti ini dari sudut kita labelkan sebagai kesihatan lah. Contohnya saya pernah baca satu artikel kan. Kalau roti itu diklasifikasikan sebagai roti bijirin penuh bila ada 51% je contain bijirin itu dah di-considered ataupun dianggap sebagai roti bijirin penuh. Tapi kita harus pilih yang mana sebagai kita yang meminati roti ni. So untuk yang peminat roti ni lah, saya lebih sarankan kalau kita nak beli roti tu, kita baca pembungkusan pada roti tu. Maksudnya sebelum kita beli tu jangan main beli je ataupun ikut harga ataupun ikut brand. Tapi kita baca apa yang terkandung di dalam roti tersebut berdasarkan pembungkusan lah. Sebab pembungkusan sekarang ni sangat penting dan ada macam-macam ingredient yang dimasukkan tu dicatatkan di dalam pembungkusan tersebut. So untuk yang roti whole grain ni kita kena cari yang jenis yang whole grain, wholemeal ataupun yang wheat germ lah. So jenis-jenis roti yang begini dia ada nilai tambah di mana ia boleh mencegah daripada penyakit kronik kerana kandungan seratnya yang sangat tinggi. Serat yang kita cari juga serat tu yang kita cari dululah. Okey, untuk sistem pencernaan kita. Jadi sambil kita uli roti di sini kan, saya pun nak tanya sebagai seorang ayah yang sering kali beli roti, lepas tu dah simpan kan, dah tinggal 2-3 lagi, alamak dah berkulat gitu. So kita sebagai ayah ni, alah kulat ni sikit je, potong-potong tepi ni, dah. Lepas tu kita boleh lah tu, boleh lah tu. Kamu. Itulah dia. Lepas saya nak tanya, banyak orang yang buat macam ni, jadi kepada penonton-penonton yang apa agaknya? Apakah kesan keburukan di sana? Betul, sebab roti ni memang kita tahu dia senang berkulat lah. So roti ni biasanya dia akan letak dekat dia punya expiry date tu baik sebelum. Baik sebelum tu maksudnya kualiti dia akan berkurangan apabila sampai tarikh yang dinyatakan di situ. Sekiranya tak ada kulat, maksudnya masih boleh makan lagi lah, tapi jangan terlalu lama sangat. Maksudnya dalam 1 hari berbeza tu masih okey lagi lah. Tetapi kita mesti amalkan konsep lihat, hidu dan rasa lah. Maksudnya kita kena lihat, tengok keadaan roti tu, hidu sama ada masih bau elok ke tidak, dan rasa sedikit dahulu. Kalau ada rasa masam yang dan tak elok tu jangan dimakan lah, langsung dibuang. Maksudnya kena pastikan ianya dalam keadaan yang baik lah sebelum kita makan. Kadang-kadang kita sayangkan nak buang roti selagi dia tak nampak berkulat, walaupun tarikh expired dia dah sampai, tapi selagi mata tu tak nampak dia berkulat, saya memang secara jujur makan. Alhamdulillah tak adalah reaksi-reaksi yang tak okey kan. Okey, Puan Sarah, apa cerita kita punya roti Puan Sarah? Okey, yang ini sebenarnya baru langkah pertama nak buat roti ni. Sebenarnya roti ni mengambil masa 24 jam. Oh, so bila kita dah uli tu kita kena biar dia set dulu Yes. Okey, 24 jam. Betul. Bila dah set tu apa rupa dia? Apa rupa dia? Okey, so kita magic. Dia jadi macam ni nanti. Kembang elok. Dia jadi kembang. Ni dah kembang. Ni selepas 24 jam lah. Dia dah naik So sekarang dah boleh bakar lah tu. Okey, boleh. Bolehkah saya tunjuk langkah seterusnya? Okey, langkah seterusnya ada langkah lagi. Alright. So ni untuk step untuk bakar sebenarnya. Dia bergoyang lagi lah. Ini sebenarnya adalah wireless dalam ni. Okey. Boleh bau dari sini, boleh bau dia. Okey, cara untuk bakarnya.
Okey, sebelum bakar kita kena toreh. Saya selalu tengok. Sebab kalau kita tak toreh, bila kita bakar tu dia boleh pecah kat bawah. So nampak ni, ini sebenarnya kesan torehan tu kan. Sebab itulah bila kita nampak ni dia kena ada belah kat tengah-tengah. Betul. Berapa lama dah Sarah berkecimpung ni? Dalam 1 tahun setengah. Oh, dapat belajar Saya belajar, saya pergi kelas jugalah. Okey, Awak macam ni. patut sengit boleh tak kisah? Tak boleh. Boleh. Dia memang patut sengit. Senang. Okey. Dia guna pisau razor blade Yes. Dahsyat. Dia ada pisau khas. Pisau khas. Okey. So macam inilah. Patutlah macam kita bila beli sourdough tu, kat atas tu dia ada torehan-torehan itu kan. Macam mana permintaan sourdough buat rakyat Malaysia? Adakah mereka sedarkan khasiat dia? Boleh dikatakan setiap minggu. Disebabkan dia proses yang lama, saya akan menetapkan 2 hari lah untuk ambil order. Dan order tu memang penuh lah untuk 2 hari tersebut. Okey. Ini rotinya? Ini roti tu. Boleh rasa ke? Boleh. Okey, Tuan Ashraf, bila nampak Macam sini, was-was. macam Tuan Ashraf kata Jangan tadi. Ataupun main-main. yang segar ni ke? Yang segar lah. Tapi kat sini saya nak bertanya kepada Tuan Ashraf lah, sebab dia kata okey, bergantung, khasiatnya juga bergantung kepada apa yang ada di dalam. Jadi dalam ni macam ada benda-benda Cranberry ke? Betul. Okey, cranberry. Letak cranberry jadi khasiatnya meningkat. Yes, maksudnya bila kita letakkan satu nilai tambah ataupun makanan yang lain, dia boleh meningkatkan nutrisi satu produk tu lah. So macam cranberry, nuts, oats, ada yang letak oats, ada yang letak corn. Itu semua adalah jenis-jenis whole grain. So dia boleh meningkatkan nutrisi roti tersebut lah. So lagi bagus dah, lagi tinggi khasiat dia. Ada juga kita melihat kepada memilih roti whole meal biji dia penuh ini sebagai salah satu pilihan karbohidrat untuk mereka yang tinggi kolesterol, untuk mereka yang mempunyai masalah jantung dan sebagainya. Jadi bagaimana Tuan Ashraf memberi reaksi terhadap mereka yang mengamalkan diet ini? Yes, betul. Memang ada kajian yang dibuat sebelum ni. Memang roti-roti yang tinggi kandungan serat ni dia boleh mengurangkan risiko untuk terkena kanser, boleh mengurangkan darah tinggi, boleh mengurangkan kencing dan mengurangkan sakit jantung. Seperti yang kita lihat dekat dalam skrin sekarang ni, dia roti biji penuh ni berkait rapat dengan kesihatan usus kerana dia boleh meningkatkan bakteria baik dalam usus dan dia boleh mengurangkan bakteria jahat dalam usus lah. Dan juga dia boleh mengurangkan risiko penyakit jantung, risiko kematian akibat diabetes dan juga risiko kanser. So sebenarnya roti whole meal ni memang dah terbukti dalam kajian sekalipun memang banyak sangat khasiat dia yang boleh membantu untuk kesihatan kita lah. Ada juga yang dikatakan di sini menurunkan berat badan. Tapi Yes, seperti betul. Tuan Ashraf kata bergantung kepada kuantiti. Maksudnya bukan boleh makan banyak tetapi ada kuantiti dia, iaitu satu sajian 2 keping sahaja. Maknanya dia juga akan meningkatkan gula dalam darah kita dengan pengambilan ini. Bergantung kepada jenis roti. Kalau roti whole meal macam roti whole meal ataupun sourdough ni, dia punya GI dia lebih rendah lah. Glycemic index dia rendah sikit, lebih rendah. Okey, tapi harganya pun adalah sedikit lah premium daripada yang biasa. Tak banyak sangat beza Tapi sebenarnya dah rasa. Dia yang datang dia makan dulu. Okey, kalau dimakan begitu saja memang sedap kan? Tapi apa yang saya nak tanyalah sebagai seorang yang pencinta makanan kan, apa yang sesuai untuk dimakan dengan sourdough? Sourdough ni sebab saya faham dia masih barulah dekat Malaysia kan. So orang rasa ni roti ni kita kena makan dengan sup je ke kan? Makan dengan mentega, cicah dengan kopi itu semua biasa kan? Tapi sebenarnya roti sourdough ni sama je macam roti biasa. Oh ya? Makan dengan apa-apa saja? Betul. Apa yang kita biasa makan roti biasa, kita boleh makan dengan sourdough. Nak telur sikit. Okey. Jadi apa yang kita dapat lihat kat sini selalunya lah dia makan kalau kita pergi kat kafe-kafe di kawasan-kawasan bandar, dia datang dengan cucumber dia, dengan beef bacon dia. Tapi ada satu yang baru juga, smash avocado, tak ada di sini. Urban ya kamu. Urban smash avocado popular di Australia, popular di sini. Jadi Sedap, hebat kamu. Sedap. Roti dia kalau nak sedap, dia bila makan, after taste dia tak ada. Maknanya dia masih lagi kekarukan roti, masam-masam dia sedap. Kadang-kadang tu ada after taste yang macam rasa yeast tu sedikit kuat. Kan ada juga rasa tu. Tapi yang ni dapat rasa cranberry dia? rasa. Okey. Jadi untuk sourdough di sini, saya nampak ada jenis-jenis roti yang lain kat sini. Macam yang ini Focaccia. ada Focaccia bread. Focaccia ni dia sama je dengan sourdough punya ingredient, cuma kita tambah olive oil nak bagi extra lembut. So dia tak berkerak macam ni lah. Dia nampak lembut je begitu ya. Lepas tu yang macam donat tu tapi bukan donat, lepas tu dia ada biji-biji. Ni bagel, dia jenis roti jugalah. Tapi dia lebih kering sikit. Tapi itu bukan sourdough kan? Tapi dia sourdough.
Oh, dia sourdough pula. Biasanya bagel kita guna yeast commercial tu. Tapi yang ni kita ganti guna starter sourdough tu lah. Okey. Untuk mereka yang nak cuba buat di rumah lah, sebab dia tengok Sarah macam wow, berbakat. Saya pun nak cuba buat roti. Jadi perlukan kesabaran yang tinggi. Apa yang diperlukan sebenarnya? Oh, betul Betul. Pernah tak yang mula-mula tu tak jadi? Banyak. Banyak pernah. Lepas tu kita tanya dia, apa dia asal harga diriku ini? Kenapa rotiku tak naik kan? Betul. Kalau tak jadi, apa jadi? Kita terpaksa bagi orang orang rasa dia boleh lagi makan, cuma tak sedap lah. Kejadian dia, kan finishing dia, betul. nak jual kan. Kita kalau buat makan sendiri boleh lah kot. Sebab dulu saya pun masa praktis tu pun macam dalam 20 ke 30 biji bagi orang free juga. Cuba-cubalah kan. Kita cuba. Murah di situ, sekarang dah jadi expert. Okey, daripada Tuan Ashraf juga kita nak tanya bagaimana dengan pemilihan sourdough, roti-roti yang berkhasiat, roti bijirin penuh yang mungkin boleh dijadikan sebagai amalan juga makanan ruji selain daripada hanya nasi sahaja di Malaysia ini. Peningkatan kecaknaan Malaysia, rakyat Malaysia mungkin Tuan Ashraf nak sampaikan juga. Betul, memang sekarang ni ramai dah lebih cakna lah tentang khasiat roti ni. Sebab itulah ramai pengeluar roti sekarang dah menghasilkan pelbagai jenis roti. Kalau dulu tak banyak sangat pilihan kan, tapi sekarang dah macam-macam pilihan, dah ada macam-macam jenis roti whole grain, roti wholemeal. Okey, sebabnya peningkatan demand di kalangan rakyat Malaysia ni. Jadi yang saya sarankan kita boleh makan tapi dalam kuantiti yang berpatutan lah. Maksudnya jangan terlalu sederhana dan bergantung juga dengan apa yang dimakan bersama roti tersebut. Sebab roti tu ada yang makan dengan mentega, dengan yang tinggi dengan kalori, yang tinggi dengan lemak kan, dengan gula, dan banyak juga yang ada sekarang ni yang topping di atas roti tu yang macam-macam topping. Betul. Topping coklat, topping matcha, dah hilang dah. Maksudnya daripada dia berkhasiat tiba-tiba dah jadi kurang berkhasiat because of ada banyak gula, lemak dan sebagainya. Sambil cerita dia tengok saya. Sambil dia cerita dia makan bersederhana. Tahu makan roti kuat ni. Sebab dia sedar, dia nampak mata ni dah bulat. Peminat roti sama dengan satu sendok nasi. Betul. Jadi kat sini satu lagi yang kita nak sarankan daripada Tuan Ashraf, kalau kita makan roti memanglah berkhasiat. Tapi kalau kita letak telur banyak-banyak, lepas tu kita letak minyak, lepas tu butter atau mentega ni kita tenyih macam tu, memanglah jadi tak berkhasiat di sana. Jadi untuk Sarah pula, macam mana kalau kita nak nak tanya harga? Betul dia nak tanya harga ni. Berapa premium dia lebih daripada tak, yang ni macam start daripada RM21. RM21 untuk satu ni Betul. Boleh tahan berapa lama? Boleh tahan, dia sebenarnya penyimpanan roti sourdough ni di dalam peti sejuk beku terus. Dia terus masuk dalam freezer? Betul. Biar nak pakai sama ada kita kukus. Sebenarnya dia boleh sampai 1 ke 3 bulan boleh tahan. Kalau kita masuk freezer lah. Kita masuk freezer, tapi bila kita nak pakai balik dia memang akan lembut balik. Oh, jadi ada langkah-langkah dia mungkin nak kekalkan kelembutan dia. Ada yang kata kena kukus dulu lah dan sebagainya. Kena ke buat semua tu? Tak, dia kena macam kalau kita bakar atas kuali tu, kita spray air sikit. Kena spray air sikit. Dia macam rinjis air tu sikit. Maknanya dah slice kan dia. Betul. Kita bakar akan simpan. kuali, lepas tu spray sikit lah. Betul. Saya baru tahu Anim Izzati ada skill yang baru. Dia boleh berkata-kata sambil mengunyah. Saya tak tahu pun. Bagus je. Jadi sebenarnya pilihan peribadi Sarah. Roti mana satu yang awak suka? Roti mana satu mungkin yang ada cheese. Oh, jadi cheese Tapi sebab saya rasa bila saya makan ni, saya tak perlu tambah lagi topping apa-apa. Oh, dia lengkap lah dengan rasa lemak dia semua. Fully loaded. Betul. Okey, kalau Tuan Ashraf yang mana satu? Kalau saya yang whole grain lah, of course. Maksudnya yang ni, yang plain whole grain. Yang plain whole grain. So dia punya khasiat dia lebih banyak dan fiber dia lebih tinggi, yang banyak benefit kepada kesihatan kita. Saya bersalah pula pakai krem. Jangan bersalah, jangan rasa bersalah kerana inilah dia orang kata kemanisan kehidupan. Dapat rasa makanan yang sedap. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Ashraf Ismail, kita Pegawai Sains Pemakanan dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dari Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM approve. Alhamdulillah. Terima kasih Sarah Iman Khairul Aslan. Sarah, thank you Sarah. Terima kasih banyak.